syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Iconnya kita kena cucuk tak ke telefon tu? Kita tak terang kan? Jauh ke tidak? Jauh tak? Cucuk kan? Kasihan orang Singapura tak tahu. Tak lubang telefon. Bawah gasoi orang dia tak besar. Besar dalam. Aku cucuk lain cucuk. Memang tak kan? Ada Cucuk ke? kanan. Ada. Soalan. Baru dah dengar dia ke? Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi di dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita menyambung kan bab yang seterusnya. Dah banyak dah kita belajar, sekarang dah masuk bab 2 dah. Bab 2 banyaklah tu kan. Bab 1 itu kita belajar tentang takut kepada Allah. Yang bab 2 ni menangis kerana takut kepada Allah. Jadi kenapa? Apakah kelebihan menangis ni? Saidina Abu Bakar beritahu akhirat nanti seramai-ramai manusia yang menangis sampai keluar air mata darah akhirat so. Menyesal. Punya banyak air mata darah tu sampaikan kalau letak perahu berlayar. Mana pada ketika itu, dan pada ketika itu tangisan tu dah tak ada guna lagi dah. Dah lambik, nak nangis atas dunia ni. Inilah masa nak menangis. Berhentilah nangis sobat jantan. Masuk kan. Jadi menangislah kerana Allah. Nak masuk, kita dah masuk pun 2020. Diam tak diam dah lari yang ke-8 2020. Jadi saya berpesan pada semua, senang tak kira lah. Saya tak nak ajar dan nak azam apa. Masing-masing dah ada dah target dari 2020 ni. Tak kira lah azam nak orang tu nak pergi kuliah subuh ke. Azam dia nak pergi banyak-banyak majlis ilmu ke. Azam dia nak bertahajud seminggu sekali ke. Azam dia nak kurihkan badan ke. Kisah, betul kurihkan badan. Sama ni rasa borek nak bangun subuh ni sebab borek badan dah meningkat kan. Nak kurihkan borek badan dia. Mungkin juga dia cadang dia nak pergi melancong, merantau pergi tempat orang. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Tak kisahlah. Apa pun semua sasaran kita tu jangan lupa hujung tu. Masukkan niat kerana Allah. Macam tadilah ni kan kita cerita menangis kerana Allah. Bayangkan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ulama yang terdahulu ni sampai kan rosak mata dia. Bila berjumpa dengan tabib, doktor masa ketika itu kan, dia kata kau bawa berhentilah menangis. Sikit lagi kau menangis ni buta lah mata kau. Maka dia jawab apa? Apalah gunanya nikmat mata Allah bagi ke aku tak gunakan dia untuk menangis kerana Allah. Dia tak kisah dah, buta-buta lah Allah yang bagi kita. Tak ada kisah dah. Kan? Tapi yang penting dia menangis kerana Allah. Telah berkata Abu Laits radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat di langit 7 bersujud sejak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat. Mereka takut menerhakai Allah. Ketika hari kiamat mereka mengangkat kepala seraya berkata, Maha suci Engkau, kami telah menyembah Engkau dengan sesungguhnya. Demikian inilah yang tersebut dalam firman Allah. Mereka itu malaikat takut kepada Tuhan di atas mereka dan mereka memperbuat apa-apa yang disuruh. Surah An-Nahl ayat 50. Dengan tahap takut tu pun malaikat Jibril ketika cerita dengan Nabi, cerita tentang akhirat, cerita tentang neraka, menangis dia. Nabi kata, apalah yang kau takut pula? Apa yang kau menangis pula? Apa kau takut? Sedangkan kau ni taat pada Allah, menyembah Allah. Apa kau takut? Kan? Kau bayangkanlah, dia kata kat Nabi kita. Alangkan malaikat Azazil yang semulia-mulia malaikat dulu pun, Allah janjikan dia setelah dia engkar kepada Allah, janjikan dia siasaan neraka abadan abada selama-lama. Ini kan pula aku malaikat yang biasa-biasa ni. Dia kata. Jadi makna kata takut. Itu malaikat yang tak baik dosa takut. Nabi bangun pagi, Nabi bangun malam dalam selimut dah dengan Aisyah. Dia kata dengan Aisyah, wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk aku sembahyang sunat 2 rakaat kata. Aisyah kata,
Pergilah kau. Bukan kata Nabi takut bini dah, tapi nak ayat atau ayat bunga lah dalam selimut dah ni. Ya, dalam selimut dah, izinkanlah aku. Makna macam kita lah, izinkan abang ke medan perang. Contoh kan. Bukan makna kata kita ni takut dengan bini nak pergi perang dah. Makna ayat bunga lah. Izinkan aku untuk sembahyang sunat 2 rakaat. Apa kata Aisyah? Tidaklah lebih aku sukai kalau kau berada denganku di dalam selimut ini, tapi pergilah kau wahai suamiku. Lepas tu bila dia dengar Nabi pergi, tak lama tu dengar macam bunyi air mengelagak lah. Kalau air tengah masak mengelagak, bunyi apa? Bunyi Nabi menangis tengah ambil wuduk. Bunyi Nabi menangis kau sembahyang. Lepas sampailah habis, kemudian Aisyah tanya, kenapa lah kau menangis? Dengan tahap kau ni tak ada dosa pun. Kan, kau ni tak ada dosa, kau menangis kenapa? Nabi kita jawab, dia jawab, salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah? Contoh lah. Dia tak ada dosa, kita cerita dengan aku senyum ni, tak senyum cerita dengan aku. Kan, cerita dengan aku senyum handa tak handa orang mbak kan. Yalah, start baik kelakar tu. Mana ada kelakar dengan aku? Kelakar apa kan? Dalam banyak keadaan saya tak ada baik kelakar. Ada orang yang galak, saya tak seruh dah. Kan? Tapi memang kan, bayangkan keadaan Nabi kita kan, maknanya menangis, cerita menangis. Itu sebab kalau kita ni, kita digalakkan untuk bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam ni bangun ibadah no, bangun koncing tidur balik tak kira. Dia mesti bangun beribadah pada Allah Taala, mengaji, zikir, solat kan. Paling tu yang saya pergi Vietnam tu, best. Lepas azannya, Allah Akbar, cek kompas balik, dah berubah lah senyal lah kiblat kan. Habis sembahyang tahajud, ubah pula, tengok kompas balik. Nak perempuan belakang, perempuan yang pusing nak senyal, lelaki lah ngadap senyal. Dia kapal kan bergerak-gerak. Jadi berubah lah. Memang tu. Tiba-tiba bila dah habis, tinggal 5 minit lagi nak subuh, kita bagi tazkirah sikit. Masuk subuh, semayang. Yang dah selesai subuh, yang paling seronok tiba-tiba tengok Allah tu yang meniti hai mata masing-masing. Tengok macam mana matahari naik daripada tengah-tengah laut dekat King Kong Island. King Kong ni tak ada dah island ni kan, macam tu lah. Ya, kalau sesiapa nak pergi, tuan-tuan tanyalah si Suhaimi tu, pelayaran Islamik tu, tanya dia. Dia ada buat lagi tu, pergilah. Saya tak dapat nak pergi mana dah. Itu dah pergi dah lah tu. Banyak mana lah kan, ceramah kan. Nanti kan tertunggak pula kan, tertunggak dan tertangguh kan kuliah-kuliah ni. Jadi kita bagilah orang lain pula. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika tubuh seorang hamba bergetar kerana takut kepada Allah, berguguranlah dosanya bagaikan dedaun jatuh dari pohonnya. Tu dia. Bangun malam kan, ingat dosa, tu menangis, Allahu Akbar kan. So, bangun pagi paling senang sekali, qiyamul lail tu paling senang nangis waktu pagi itulah. 3/4 malam, lebih kurang pukul 4:30 tu cantik tu. Kau 4 tu bangun, 4:30 cantik. 3/4 malam dah tu, dekit-dekit nak subuh. Kita pun Allahu Akbar, duduk seorang tu, nangis, ngalir air mata. Tu insurans tu. Kejap lagi saya beritahu, insurans. Nangis pun tu. Kan? Kalau tak boleh sehari sekali kan saya dah cakap, seminggu sekali. Seminggu sekali tak boleh, sebulan sekali. Sebulan sekali tak boleh, kita buat setahun sekali qiyamul lail ni. Setahun sekali, 10 tahun sekali tak boleh. Tak yang maun, seumur hidup sekali. Tak yang dapat, cari tali, tambik, gantung diri, mampu lagi baik. Malih kan. Buatlah kalau dengar, dia paling senang kalau ada masjid buat pergi. Itu paling senang. Kita buat seseorang kadang tak ada, kadang tak kuat benar. Bila dekat kawan, jomlah, tak pergi. Kau ni membuta kerja kau tu. Dia bukan apa, dan baru bangun kan laki dan nak helak dan tak bagi dan pergi. Ada pula macam tu. Tak apalah. Mana yang boleh lah kan.